Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Salam sejahtera. Okey, sihat tak hari ini? Cikgu doakan agar kesemua anak-anak murid cikgu dalam keadaan sihat walafiat dalam lindungan Allah. Okey, dipermudahkan segala urusan anak-anak murid cikgu untuk belajar khususnya dalam subjek Bahasa Melayu bersama cikgu. Okey, hari ini hari Selasa, 13 Julai 2021. Kamu masih lagi bersama Cikgu Ikin untuk subjek Bahasa Melayu. Untuk minggu ini, kita masih lagi dalam tema jati diri, patriotism dan kewarganegaraan. Dan kita masih lagi berada dalam unit yang sama iaitu unit 15, Aku Anak Watan. Bezanya, pada hari ini, kemahiran yang kita gunakan adalah kemahiran menulis. Okey, anak-anak murid cikgu, di akhir pembelajaran, anak-anak murid, kamu semua akan dapat menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Bagaimana caranya? Iaitu menulis dalam imla. Kita pernah buat dalam kelas kan, menulis imla tu macam mana? Menulis imla itu ialah, okey, murid-murid akan diperdengarkan bacaan oleh guru. Maksudnya cikgu akan baca satu petikan dan murid-murid akan menulis kembali apa yang cikgu sebutkan dalam bacaan tersebut. Okey, untuk minggu ini sebagai permulaan, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 103. Okey. Muka surat 103. Cikgu pun guna buku teks muka surat 103. Okey, tajuk dia ialah Pasport Malaysia. Yang ni Pasport Malaysia. Okey, sebelum cikgu pergi kepada pembelajaran kita hari ini sebagai pengenalan, di Malaysia terdapat beberapa jenis pasport. Ini sebagai pengenalan kepada kamulah. Majoriti dalam kalangan kita, majoriti kebanyakan tiada pasport. Okey, kenapa? Kerana pasport biasanya digunakan oleh rakyat Malaysia untuk keluar negara. Okey, atas pelbagai alasan, contohnya belajar, contohnya melancong ataupun untuk contoh perniagaan dan sebagainya. Okey, jadi yang keluar negara ni bukan semua orang orang-orang tertentu sahaja. Kenapa? Sebab nak keluar daripada Malaysia perlukan perbelanjaan yang besar. Duit kita tak sama dengan duit luar negara kan. Okey, di hadapan kamu ada 4 jenis pasport yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Okey, iaitu yang pertama pasport terhad. Okey, pasport terhad ni digunakan hanya untuk pergi ke Brunei Darussalam. Keluar negara juga, tapi hanya ke Brunei sahaja yang dibenarkan. Sebab itu, dia kata pasport terhad. Dia terhad kepada Brunei sahaja. Kemudian, di sebelahnya berwarna biru muda itu pun dokumen perjalanan terhad. Ini cikgu pernah guna. Okey, dokumen perjalanan terhad ni digunakan sebagai pas untuk masuk ke Sabah dan Sarawak. Perjalanan terhad. Okey, walaupun Sabah dan Sarawak sebahagian daripada Malaysia, tetapi untuk pergi ke Sabah Sarawak memerlukan dokumen perjalanan terhad. Okey, kalau mengambil masa yang lama, contohnya macam cikgu hari tu belajar dekat Sabah 3 tahun masuk universiti kat Sabah, jadi cikgu perlukan dokumen perjalanan terhad ini. Kalau sekadar untuk pergi melancong, untuk seminggu 2, kamu tak perlukan dokumen perjalanan terhad ini. Sebab dokumen ini adalah sebagai pas kamu untuk masuk ke dalam Sabah dan Sarawak. Kemudian pasport. Yang warna merah ni pasport antarabangsa yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia kepada rakyat Malaysia yang bertaraf kewarganegaraan sekiranya hendak pergi ke luar negara.
Kalau nak pergi Thailand pun kena ada pakai pasport ni tau. Jangan pakai redah aja. Okey, nak pergi Singapura pun kena pakai pasport juga. Walaupun hanya jiran sebelah aja. Okey, Singapura, Indonesia, Thailand tu kita kata jiran terdekat Malaysia kan. Tapi tetap memerlukan pasport merah ni. Okey, kemudian yang warna hijau tua itu adalah surat perjalanan kumpulan menggantikan pasport. Okey, ini surat perjalanan. Dia bukan pasport ya. Dia surat perjalanan menggantikan pasport. Okey. Kemudian pergi kepada pembelajaran kita hari ini untuk muka surat 103. Okey, kamu ada 2 aktiviti. Yang pertama, baca petikan bersama-sama cikgu. Yang kedua, kenal pasti ejaan dan tanda bacaan yang sukar. Okey, mula-mula kita baca. Lepas tu kamu akan tengok perkataan tersebut. Okey. Okey, kita baca ya. Pasport Malaysia. Zara dan rakan-rakannya merujuk maklumat tentang pasport Malaysia. Setiap warga negara Malaysia berhak untuk memohon dokumen perjalanan sebelum keluar negara. Dokumen ini dikenali sebagai pasport Malaysia. Sama tak dengan yang cikgu cakap tadi? Setiap warga negara perlu memohon untuk mendapatkan pasport sekiranya ingin keluar negara. Okey, kemudian perenggan kedua. Pada pasport ini tertera nama negara Malaysia. Dokumen ini penting bagi perjalanan yang sah untuk seseorang keluar negara. Pengguna perlu memperbaharui pasport setiap 5 tahun sekali. Pasport ini dia terhad kepada 5 tahun sahaja. Sekiranya kamu ingin menyambung tempoh pasport tersebut, kamu perlu memohon dalam tempoh beberapa bulan sebelum tarikh pasport tersebut tamat untuk renew atau memperbaharui pasport berkenaan. Okey, perenggan ketiga. Bahagian dalam pasport ini mempunyai maklumat pemilik seperti nama, nama kita lah. Okey, warga negara, tempat lahir, tarikh lahir, nombor pasport dan nombor kad pengenalan. Okey, selain itu, maklumat tentang jantina, tinggi, tarikh pasport dikeluarkan, tarikh tamat tempoh dan gambar turut dipamerkan. Okey, perenggan seterusnya, pasport Malaysia mempunyai pelbagai ciri keselamatan. Antaranya termasuklah penggunaan chip, alur keselamatan berwarna dan cahaya ultra ungu untuk mengesahkan ketulinannya. Okey. Untuk perenggan ini, dia bagi tahu kat kamu pasport ini ada ciri keselamatan. Seperti mana kad pengenalan kamu ataupun MyKad mempunyai ciri keselamatan, pasport juga mempunyai ciri keselamatan. Okey, antaranya penggunaan chip. Pada pasport ada chip Okey, kemudian alur keselamatan berwarna. Okey, kalau kamu ada pasport ataupun ahli keluarga kamu ada pasport, kamu akan nampak pada pasport berkenaan ada alur. Maksudnya ada garisan-garisan yang berwarna-warni dan cahaya ultra ungu untuk mengesahkan ketulinan. Cahaya ultra ungu ini hanya dapat dilihat melalui cahaya atau mesin cahaya ultra ungu. Pada mata kasar kita tak boleh nampak okey. Contohnya macam ni, kamu nak pergi luar negara sampai dekat immigration, dekat lapangan terbang tu. Okey, kamu hulur pasport. Pasport kamu itu akan dimasukkan ke dalam satu mesin. Ataupun diletak dalam bawah satu mesin. Mesin tu mesin ultra ungu. Jadi mesin tu akan dia suluh pada pasport tu. Kalau pasport tu tulen, maka nampaklah cahaya yang berkilau pada pasport tersebut. Sebab dia bertindak balas dengan mesin tersebut. Okey. Perenggan yang terakhir, pasport ini penting dibawa bersama-sama semasa melancong atau urusan kerja ke luar negara. Pasport ini merupakan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Maksudnya begini,
Sekiranya kita berada dalam Malaysia, kita hanya perlu membawa MyKad. Kamu ni kanak-kanak lagi tak perlulah bawa MyKad. Macam cikgu yang dah berumur 12 tahun ke atas. Apabila pergi ke mana-mana dalam Malaysia, nak pergi Temelloh, nak pergi Melaka, apatah lagi nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Johor Bahru, nak balik Kelantan ke Sabah Sarawak, perlu perlu membawa MyKad sebagai identiti kita, mengesahkan kita warga negara. Tetapi apabila kita pergi ke luar negara, polis negara asing ke kerajaan negara asing ke, dia tak tengok MyKad kita. Yang ditengok adalah pasport. Jadi apabila kita pergi ke luar negara, buat umrah ke, ambil haji ke, melancong ke, belajar ke, pasport ni adalah penting sebagai nak mengesahkan kita sebagai rakyat Malaysia. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada slide kita. Okey, untuk aktiviti hari ini, kamu perlu menyediakan buku latihan bahasa Melayu pemahaman. Okey, cikgu akan bacakan petikan, okey, berkaitan dengan pasport. Okey, cikgu akan baca dengan cara luncuran. Maksudnya mula-mula kamu dengar dulu apa yang cikgu akan baca. Kemudian yang kedua, cikgu akan baca secara imla. Maksudnya ialah kalau yang pertama tadi aktiviti cikgu membaca secara luncuran, kamu dengar sahaja apa yang cikgu baca. Yang kali kedua, bila cikgu baca, kamu tulis. Tulis balik apa yang cikgu baca. Tulis dalam buku BM Pemahaman. Okey. Tulis ayat yang dibaca oleh guru. Kemudian, tulis dengan jelas, kemas dan terang untuk membolehkan cikgu menyemak. Setelah siap, kamu cikgu lah. Cikgu akan semak penulisan kamu. Okey? Okey. Untuk itu, kamu dikehendaki menyediakan buku tulis BM Pemahaman. Sediakan alat tulis, pensel bersama pemadam dan dengar dengan teliti sebutan daripada cikgu. Okey? Ingat, kamu perlu memberi perhatian kepada apa yang cikgu tuturkan mengenai tanda bacaan. Kemudian, kenal pasti daripada kata-kata atau frasa yang cikgu sebutkan sama ada memerlukan penggunaan huruf kecil atau huruf besar. Jom mula. Okey. Ingat, dengar apa yang cikgu tuturkan. Cikgu mulakan dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Pasport ialah dokumen perjalanan dikeluarkan oleh pemerintahan
Pemerintahan sesebuah negara yang biasanya mengenal pasti pemegangnya sebagai seorang warga negara pengeluar dokumen itu yang sah serta meminta agar pemegang dibenarkan masuk dan melalui negara-negara Okey, perkataan negara tu 2 kali cuba sebutkan. Negara. Lain. Noktah. Okey.
Dengarkan kembali sebutan daripada cikgu. Semak penulisan anda. Pasport ialah dokumen perjalanan dikeluarkan oleh pemerintahan sesebuah negara yang biasanya mengenal pasti pemegangnya sebagai seorang warga negara pengeluar dokumen itu yang sah serta meminta agar pemegang dibenarkan masuk dan melalui negara-negara lain. Okey, masuk kepada perenggan seterusnya. Okey, perenggan seterusnya. Perenggan kedua, sila selang sebaris. Sila selang sebaris. Okey. Dengar sebutan yang dituturkan oleh cikgu. Cikgu akan baca secara luncuran terlebih dahulu. Kamu dengar dan kali kedua bacaan cikgu, cikgu akan benarkan kamu menulis secara imla. Dengar dulu bacaan cikgu. Pasport biasanya mengandungi gambar foto, tanda tangan, tarikh kelahiran, kewarganegaraan dan kadang-kadang cara-cara yang lain boleh mengecam identiti seseorang. Banyak negara dalam proses mengembangkan ciri-ciri biometri dalam pasport tersendiri supaya dapat mengesahkan dan memastikan lanjut pengenalan orang yang menyerahkan pasport sebagai pemegang yang sah. Okey. Sekarang kamu tulis ayat yang cikgu tuturkan secara imla. Ingat, tulis dengan tulisan yang jelas dan boleh dibaca oleh cikgu melalui telefon. Okey. Perenggan kedua perlu diselangkan sebaris dan jarakkan huruf pertama daripada garisan tepi buku kamu. Sedia? 1, 2, 3. Pasport. Pasport biasanya mengandungi gambar foto. Gambar foto, koma. Tanda tangan. Tanda tangan, koma. Tarikh. Tarikh kelahiran. Kelahiran, koma.
koma. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Dan kadang-kadang cara yang lain untuk mengecam. Identiti. Seseorang. Nota. Banyak. Negara dalam proses mengembangkan ciri-ciri biometrik. Biometri. Dalam pasport tersendiri supaya dapat mengesahkan dan memastikan lanjut. Pengenalan orang.
orang yang menyerahkan. Menyerahkan. Pasport. Pasport. Sebagai. Sebagai. Pemegang. Pemegang. Yang sah. Nokta. Sah. Nokta. Okey, dengar kembali bacaan cikgu. Semak penulisan kamu. Pasport-pasport biasanya mengandungi gambar foto, tanda tangan, tarikh kelahiran, kewarganegaraan dan kadang-kadang cara-cara yang lain untuk mengecam identiti seseorang. Nokta. Banyak negara dalam proses mengembangkan ciri-ciri biometri dalam pasport tersendiri supaya dapat mengesahkan dan memastikan lanjut pengenalan orang yang menyerahkan pasport sebagai pemegang yang sah. Okey. Sekiranya kamu menghadapi masalah ataupun cikgu baca laju sangat, tiada masalah, kamu boleh ulang balik tayangan video ini. Okey, kamu boleh dengar balik bacaan cikgu dan semak penulisan kamu. Okey, setelah siap, kamu puas hati dengan penulisan kamu, kamu snap gambar biar jelas dan kemas. Okey, biar jelas dan clear untuk cikgu semak. Okey. Kemudian hantar latihan tersebut kepada cikgu untuk semakkan. Okey? Selamat mencuba. Itu sahaja untuk aktiviti kita pada hari ini. Semoga kamu dapat menyerahkan latihan kamu untuk semakkan cikgu. Okey? Minggu ini adalah minggu terakhir pembelajaran kita untuk sesi PDPR 4.0. Cikgu mengharapkan agar ia adalah minggu terakhir PDPR dan kita berjumpa lagi pada minggu selepas cuti. Okey, doakan kita ada peluang untuk bersua muka. Sekiranya yang terbaik untuk kita. Okey. Sekiranya yang terbaik untuk kita tu maksudnya macam ni. Kalau yang terbaik untuk kita belajar bersemuka, minta Allah pemudahkan. Sekiranya belum lagi sesuai untuk keselamatan, untuk kesihatan kita, teruskanlah pembelajaran PDPR dan kita bersabarlah dengan dugaan yang Allah tentukan ini. Pasti ada hikmahnya. Ingat, belajar rajin-rajin ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.